Assalamualaikum, welcome back to my channel Ika Daily. So Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kepada Allah SWT yang maha baik, yang maha pemurah lagi maha bijaksana, yang izinkan kita berada bersama-sama dalam sesi YouTube channel kita pada hari ini. So apa khabar semua? So Ika akan doakan semoga you all panjang umur, murah rezeki dan sihat. Okay, so hari ni Ika akan kupaskan mengenai satu isu yang bertajuk yang berita yang tular dekat baru-baru ni, iaitu seorang lelaki mengelar isteri dan anaknya dan dia berbogel, kan berlari dalam keadaan berbogel. Kenapa boleh jadi macam tu? So Ika akan kupaskan dalam sesi YouTube channel Ika pada hari ni. Stay tune guys. So lelaki tu sebenarnya memang seorang yang baik hati. Masya Allah kan, dia memang orang kata suka bersedekah, kan, suka sedekah, suka tolong orang, kan, sampai kan jiran-jiran dia pun tak percaya yang dia boleh sanggup tergamak untuk membunuh isteri dan anaknya, kan. Masya Allah kan, ada jiran dia macam, jiran dia kata, saya tak sangka kan, sebab dia seorang yang baik dan dia seorang yang pemurah, suka belanja orang makan, kan, sampai jiran dia cakap macam tu. Betul lah, betul. Sebab itulah kita akan kupaskan isu ni, sebab masalah ni orang kata sangat bahayalah kalau kita tak kawal dia. Sangat bahaya. Sebenarnya lelaki tu dia memang baik hati, tapi dia ada satu penyakit lah. Penyakit apa Allah? Penyakit schizophrenia, kan. Penyakit tu adalah penyakit yang macam kita boleh dengar suara bisikan-bisikan ni. Bisikan-bisikan suara halus. Dia tu terdengar suara halus. Dia bisikan halus tu adalah orang kata suara daripada jin dan syaitan. Betul lah, betul. Kan, kadang-kadang kita ni, kita tak ada niat pun nak bunuh anak kita, bini kita, tapi disebabkan oleh suara bisikan syaitan tu yang telah menyebabkan dia tergamak lah untuk membunuh, mengelar isteri dan anaknya. Masya Allah, betul lah, betul. Sebab tu kita jangan pandang remeh lah terhadap penyakit schizophrenia ni. Penyakit halusinasi kan. So siapa-siapa yang mengidap penyakit schizophrenia ni, elok-eloklah kita bawa lah pesakit ni ke hospital dengan secepat yang mungkin, kan. Buat rawatan susulan. Sebabnya penyakit ni kalau kita tak ubat dia akan menyebabkan kita ni jadi bertindak di luar kawalan kita, seperti sanggup membunuh. Kan, kita boleh sampai membunuh orang yang kita paling kita sayang lah, yang paling terdekat sekali dengan kita, kan. Sebab tu kalau ada siapa-siapa di kalangan family kita yang ada simptom-simptom seperti yang Ika sebut ni, kena cepat-cepat lah bawa pergi hospital untuk mendapatkan rawatan susulan. Hospital mana ya Allah? Dapatkan hospital psikiatrik lah, kan, dan ataupun jumpa dengan doktor pakar, kan, doktor pakar sakit jiwa ke, ataupun mana-mana doktor lah, kan, doktor kaunseling ke yang boleh bagi kaunseling kat kita ke, sebab bahaya benda ni, bahaya. Ada orang yang ada penyakit schizophrenia ni, dia macam dia kemurungan, kan, dia ada penyakit kemurungan, dia tak berminat nak buat apa-apa aktiviti, kan. Dia rasa macam hidup ni rasa macam bosan, kan. Macam dah tak ada seronok, duduk kat rumah saja, banyak termenung, kan, banyak memikir, kan. Orang yang ada simptom-simptom macam ni memang bahayalah, sebab dia dah tak ada minat dekat aktiviti-aktiviti macam kita ni. Kita keluar, pergi main bowling, pergi main badminton, so kita ada minat lagi lah, tak ada aktiviti-aktiviti tu, kan. Tapi kalau ada orang yang ada penyakit schizophrenia ni, dia tak ada minat nak buat apa-apa kerja, kan. Dia hanya duduk kat rumah, termenung saja, duduk mikir-mikir masalah macam tu, kan. Termenung, langsung tak ada semangat nak buat apa-apa kerja, tidur makan saja. Ini bahaya. Betul kan? Betul. Sebab dalam dia termenung tu, dalam dia banyak fikir tu, masa itulah setan akan mudah mengganggu, kan. Betul lah, betul. Sebab tu siapa-siapa saja yang ada penyakit kemurungan ke, atau schizophrenia ni ke, elok-eloklah kita bawa pergi berubat lah, kan. Bawa pergi berubat ataupun bawa pergi hospital. Sebabnya bahaya, kan. Kalau iman tak kuat, memang setan akan kacau,
Dan setan lah yang membisik-bisikkan kat telinga pemuda tu lah kan, brother tu yang membunuh isteri dan anak dia. Sebenarnya lelaki tu memang dia sangat sayangkan isteri dan anak dia. Dia sayangkan, dia sayang. Sebab dia pun dah bincang-bincang nak buat majlis persandingan semua kan. Anak dia pun baru orang kata setahun kan, sebulan 44 hari. Dia memang sayangkan anak dia, tapi disebabkan bisikan setan tu lah yang menyebabkan dia tergamak nak bunuh anak dan isteri dia. Masya Allah, betul lah betul. Rob, dia tak kesian kau dengan anak dan isteri dia. Dia kesian. Tapi dia pun orang kata tak sedar apa yang dia buat. Dia tak sedar, dia tak sedar. Bila kita tak sedar tu maknanya setan lah. Setan yang telah membisikkan kat telinga dia suruh bunuh isteri kau, bunuh anak kau kan, isteri dengan anak kau ni apa tu tak guna kan, menyusahkan kau. Nanti kau susah nak kena tanggung anak bini kau lagi. Kau tu dah lah susah kan, kerja tak ada. Nampak? Setan membisik-bisik kat telinga dia. Sebab tu dia pun terus bertindak di luar kawalan. Terus ambil pisau semua, kelar leher dengan isteri anak dia. Astaghfirullahalazim. Betul lah ni kebenaran bosku. Kebenaran. Sebab tu lah bahayalah. Sebab kita macam nak cakap kalau iman tak kuat pun bahaya juga kalau kita kurang berzikir. Kan, ni pun puncanya sebabnya kurang berzikir lah. Sebab tu ikan nasihatkan you all, perbanyakkan berzikir. Kan, kalau kita tak berzikir memang habis kita. Orang baik pun setan akan kacau. Betul lah, betul. Macam pemuda ni, brother ni dia orang baik. Dia suka sedekah semua kan. Sebab setan tu dia tak kisah kau baik ke, kau jahat ke, tetap juga dia kacau. Masya Allah, betul lah, betul. Even though kalau kau agama kau kuat pun, setan tetap akan kacau kita kan. Sebab tu kena perbanyakkan berzikir lah. Sebab Tok Ayah pun pernah cakap dengan Ika, kalau kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, setan tu takkan masuk dekat darah-darah kita ni lah, salur-salur darah kita kat tangan-tangan kita ni. Betul kan? Tapi kalau kita tak zikir, memang setan akan masuk lah dekat kita punya salur-salur darah dekat tangan-tangan kita tu. Betul lah, betul. Sebab tu selalulah berzikir la ilaha illallah, astaghfirullahalazim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kan, lagi satu, setan ni suka kacau orang yang pemarah. Siapa yang suka marah-marah, suka baran-baran, panas baran, itu memang setan lagi sukalah. Kan, bila kita marah, masa itulah setan akan masuk, cucuk jarum kita, suruh kita bunuh-bunuh orang, pukul-pukul orang sampai mati. Betul kan? Sebab tu ada macam-macam kes. Dia pukul suami dia sampai mati, pukul isteri dia sampai mati kan, pukul girlfriend sampai mati. Sebab apa? Kita baran. Kalau baran je, habis kita. Setan akan kacau kita. Sebab tu apa yang patut kita buat, ya Allah? Kalau kita rasa macam baran semua nak marah, apa yang patut kita buat? Apa yang patut kita buat? Kalau kita rasa nak marah, rasa stres je, ambil air semayang kan. Kita ambil air wuduk, pergi dekat toilet, ambil air wuduk, lepas tu banyakkan berzikir, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah kami berlindung kepadamu ya Allah daripada syaitan yang direjam kan. Lepas tu terus ambil air wuduk, lepas tu basahkan rambut, basahkan telinga. Kalau boleh, kalau yang terlampau baran sangat tu, mandi terus. Mandi kan, mandi. Bila kita mandi, kita akan hilang kita punya hormon-hormon stres tu lah. Sebab tu bila orang mengamuk, orang akan baling ayak kat kita. Betul kan? Kalau orang mengamuk, mesti bomba akan datang baling ayak kat dia. Sebab bila kita marah ni, kita tak sedar apa yang kita cakap kan. Apa yang kita cakap, kita tak sedar. Apa yang kita buat pun kita tak sedar kan. Kita bunuh orang pun kita tak sedar, kita pukul orang pun kita tak sedar. Sebab kita di bawah pengaruh setan yang kontrol kita kan. Sebab tu kalau kita rasa nak marah je, terus ambil air wudu, air semayang. Ataupun orang yang nampak orang tengah bergaduh ke, tengah mengamuk ke, terus ambil ayak, pergi kan, ambil ayak terus baling je dekat dia. Ni kebenaran kan. Ni kebenaran. Sebabnya kalau tidak, diorang takkan sedar diri kan. Sebab tu kita tengok banyak kes-kes bunuh orang ni, diorang tak sedar apa yang diorang buat kan. Bila diorang dah bunuh orang tu, baru diorang akan sedar apa yang diorang buat tu silap. Baru diorang menyesal kan. Sebab tu orang kata ni, sebelum kita buat benda sesuatu tu, kita berzikir lah, banyakkan berzikir. Betul lah, betul. Rob, Allah tak kesian kau dengan orang yang dah bini dia yang kena penggal tu. Allah tak kesian kau dengan anak dia tu kena penggal. Kesian bosku, kesian kan. Tapi itulah orang kata, ajal maut semua dah Allah tentukan. Dan kita, apa yang patut kita buat, kita kena dekatkan diri dengan pencipta lah, dekatkan diri dengan Allah kan. Kalau kita tak dekatkan diri dengan Allah, macam ni lah jadinya.
Betul kan? Ya Allah, betul. Takut kan? Takut bosku. Orang baik pun kena game bosku. Betul kan? Orang baik pun kena game dengan syaitan. Sebab itulah dekatkan diri dengan Allah. Banyakkan berzikir tu. Beli alat-alat zikir tu kan. Banyakkan zikir. Beli alat zikir tu. Astaghfirullahaladzim. Kesian anak dengan bini dia tu dah masuk syurga lah. Betul kan? Anak bini dia yang mati kena kelar leher tu memang dah masuk syurga lah. Syurga lah tempat mereka. Betul kan? Sebab tu orang kata, kalau kita ada masalah pun, kemurungan, kita ada masalah stres ke, depression ke, ataupun schizophrenia tu, jangan buat main lah benda ni. Kan, kalau kita ada masalah stres, yang ada penyakit kemurungan, bawa-bawa berbincang. Orang kata kena luahkan perasaan kita tu dekat seseorang. Kan, kita luahkan perasaan kita dekat Allah SWT. Kerana Allah SWT itu maha mendengar. Masya Allah kan. Allah maha mendengar dan maha mengetahui segala-galanya. Dan sebab tu luahkan perasaan kita dekat Allah SWT. Kan, apa yang kita rasa, kita stres ke, tertekan ke, masalah ekonomi ke, masalah tak ada duit ke, kan, kita luahkan kepada Allah SWT. Berdoa, doa dengan sesungguh-sesungguhnya. Kan, buat solat taubat semua. Dan kita, kalau kita dah luah dekat Allah pun, kita rasa macam tak cukup luah dekat orang yang kita paling kita terdekat lah. Macam kawan-kawan ke, yang kita percaya lah masalah kita ni. Dekat mak ayah ke, adik-beradik ke. Kan, kita tak boleh simpan seorang-seorang masalah kita ni. Jangan simpan guys. Jangan simpan guys. Betul kan? Betul. Kalau kita simpan, kita akan jadi mental depression. Lagi kita stres. Lagi kita tak luahkan kepada seseorang lagi, kita akan jadi stres. Sebab itulah kita tengok banyak dah orang, dia tak luar, dia pendam. Sampai satu tahap tu, dia tak boleh tahan dah dengan ujian dia tu. Dia mulalah bertindak di luar kawalan. Kan, macam dia bertindak macam nak bunuh seseorang, nak pukul orang, nak bunuh diri dia. Sebab kita stres je, ada masalah je, kita tak cari Allah. Kebanyakannya manusia ni, mereka stres, mereka tak mau cari Allah. Masya Allah, betul lah betul. Mereka tak mau cari Allah, mereka cari selain Allah. Contoh mereka cari Bigo Live kan. Mereka buatlah tayang-tayang tetek, nak hilangkan stres lah konon. Kan, lepas tu mereka minum arak. Kan, konon-konon nak hilangkan stres, minum arak ni boleh hilangkan stres lah konon. Kan, mereka pergi layan batu, mereka isap dada, ambil ecstasy, dengar lagu. Kan, dengar lagu yang bukan-bukan, ambil ecstasy, goyang-goyang kepala. Lagi stres lah. Kan, memanglah orang kata sedap tu sekejap je lah kau punya sedap kan. 10 minit kau hai tu, hilanglah masalah kau 10 minit. Lepas 10 minit, lepas setengah jam tu, ambil kau sakit kepala. Lagi mental kau. Betul kan? Lagi you are mental depression. Lepas you are dah habis-habis high tu, lagi you are stress. Sebab tu tak payahlah kita gatal-gatal nak cari dadah, nak hilangkan stres. Tak ada maknanya dadah tu boleh hilang stres. Betul lah, betul. Kebanyakannya manusia bosku, dia orang bila stres je, ada masalah ke, masalah rumah tangga ke, cari arak. Kan, pergi minum arak, cari clubbing, pergi isap okok. Kan, lepas tu pergi cari perempuan, berzina sana, berzina sini. Macam mana? Lagi stres lah bosku. Betul lah, betul. Lagi tertekan lah kita. Kalau kita cari selain Allah, kan, kita pergi layan dada, minum Rabina, minum Nescafe, kan, isap batu, makan facai. Lagi stres lah kita. Kan, betul lah, betul. Sebab tu kita kena cari Allah. Betul lah, betul. Jangan cari selain Allah. Bila kita cari selain Allah, lagi kita akan stres, depression. Masya Allah, betul lah, betul. Lagi kita tertekan dengan duitnya tak ada. Kan, duit dah lah makin lama makin sikit. Lepas tu kita pula pergi beli arak dah lah mahal. Kan, buat apa? Buang masa kan, minum arak semua tu. Sekejap je kau boleh hilang kau punya masalah. Lepas dah kau dah hilang high tu, ada masalah balik. Kan, sebab tu orang kata jangan kita buat benda-benda yang tak manfaat lah. Benda-benda bodoh ni. Kan, kita cari Allah lah guys. Jangan cari selain Allah. Betul kan? Back to Allah lah. Sebab Allah saja yang boleh menghilangkan sakit kita, mental depression ni. Betul lah, betul. Allah saja yang menghilangkan penyakit anxiety kita. Allah saja yang boleh menghilangkan sakit kita, pening kepala kita. Allah saja yang boleh menghilangkan masalah kita. Kan, sebab tu kita kena cari Allah lah guys. Betul lah, betul. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih Allah. Terima kasih.
Kalau ada family ke, ataupun ada macam di kalangan family kita, adik-beradik kita ke, saudara mara terdekat kita ke, kawan-kawan kita ke, yang ada dapat penyakit kemurungan ke, ataupun schizophrenia ni, depression ke, stress ke, kita kena support lah. Orang kata family support tu sangat penting lah. Betul lah, betul. Family support dan kawan-kawan pun sangat penting lah kan. Sebab tu kita kena support each other. Family kena mainkan peranan yang penting lah. Seperti contohnya, ya Allah, contohnya family kita, kau dah nampak family kita kemurungan, ada macam dia orang rasa macam stres, tertekan, kita bawa dia pergi jalan-jalan kan. Masya Allah, bawa dia pergi main taman, pergi titi wangsa, jogging, ajak dia orang buat aktiviti yang orang kata mendatangkan seronok kepada diri sendiri kan. Ajak dia main basikal, main bowling, hiking ke, main di sungai ke, berkelah ke. Betul lah, betul. Kita jangan biarkan pesakit ni, diorang hadap penyakit ni seorang-seorang. Kita jangan biarkan diorang hadap penyakit ni, mental depression ni, anxiety ke, kemurungan ke, seorang-seorang. Betul lah, betul. Kalau kita biarkan family kita yang dapat penyakit macam ni seorang-seorang, lagilah setan tu suka kacau kan. Sebab tu kita kena bawa diorang jalan-jalan, pergi makan ke, belanja makan kan. Sebab tu orang kata family support tu sangat penting kan. Kita jangan biarkan family kita macam tu. Kita kena ada perasaan simpati, kesian kan. Kesian tengok mereka, bawa diorang pergi berkelah kan. Kalau tak ada duit tu, kita bawa berkelah kan. Taman-taman kan banyak dekat danau kota tu kan. Pergi bawa taman, pergi apa tu, masak-masak sendiri, lepas tu bawa bekal ke kan. Banyak caranya nak rawat penyakit kemurungan ni dan penyakit depression mental kan. Jangan biarkan pesakit mental depression ni sorang-sorang kat rumah. Kita kena bawa diorang keluar jalan-jalan. Betul lah, betul. Bawa diorang tengok wayang ke kan, cerita mak kilau ke cerita apa-apa je lah kan. Yang penting bagi diorang rasa seronok lah kan. Itu kan, itu bagi dia rasa seronok. Jangan kita biar je dia termenung saja duduk kat rumah seorang-seorang. Nanti lagi dia orang rasa stres, tertekan kan. Bila kita stres, tertekan, sebab itulah setan akan masuk jarum bagi kita, hasut-hasut kita kan. Dia rasa kan, bunuh diri je lah kan. Setan kata kan, bunuh diri lah. Kau rasa macam tak best dah hidup ni, bosan dah hidup ni, bunuh dirilah lagi bagus kan. Nampak? Sebab tu jangan biarkan diri sorang-sorang. Masuk waktu solat-solat, berzikir, lepas tu pergi taman, berzikir kat taman, baca buku kan. Masya Allah, ngaji Quran. Banyak caranya kita nak merawat penyakit kemurungan ni, anxiety ke kan, penyakit depression ke, mental depression, bipolar disorder kan. Banyak cara kita nak rawat pesakit ni. Pergi bawa taman, jalan-jalan. Kawan-kawan pun sangat mainkan peranan penting lah kan. Kawan-kawan ajak lah diorang pergi lepak-lepak, minum. Jangan biarkan diorang sorang-sorang. Jadi pendengar yang baik. Betul lah, betul. Masya Allah. Kalau diorang nak luahkan masalah kat kita ke, kita jadi mak kita pun kenalah jadi pendengar yang baik. Kalau anak-anak tu nak luahkan perasaan kat mak kan, jadi pendengar yang baik. Jangan kita anak nak luahkan perasaan kat kita buat tak tahu je kan. Kita busy, tak nak dengar lah, kita sibuk main phone je. Sebab tu anak kita rasa depression kan. Anak kita stres, anak kita kemurungan. Sebab apa? Mak kita tak jadi pendengar yang baik. Betul lah, betul. Mak kita asyik marah-marah kita pun boleh juga dapat anak jadi mental depression kan. Mak asyik marah anak je, anak boleh jadi kemurungan kot kan. Sebab tu kita jadi mak yang baik lah, jadi mak ayah yang baik kan. Jadi pendengar yang baik. Kalau siapa-siapa nak mengadu masalah kat kita, kita dengar je kan. Jangan kita kata, kau ni kan, iman kau tak kuat lah, nak bunuh diri pula, apa kau ni kan. Iman tak kuat lah, akidah tak kuat lah. Jangan cakap macam tu kan. Sebab kita tak ada kat tempat dorang. Betul kan? Sebab tu kita bagi nasihat yang baik kan. Kita katalah, jom lepak dengan aku nak. Kita tengok wayang ke, kita pergi main bowling ke, mandi sungai ke kan. Ajak dorang buat aktiviti yang seronok-seronok. Betul kan? Betul. Main basikal ke, jalan kaki ke, jogging ke kan. Kesian, kita kena ada perasaan kesian, simpati kan. Kalau kita kesian ke orang lain, Allah SWT pun pasti akan kesian kat kita. Masya Allah, betul lah, betul. Tapi kalau kita tak ada perasaan kesian dekat orang lain, tengok orang macam tu, buat tak tahu je kan, tak support diorang, nanti Allah pun takkan kesian kat kita.
Betul lah, betul. Masya Allah. Alright, so itu saja perkongsian Ika pada ni. So thank you guys. Saya tengok Ika punya YouTube channel. So Ika doakan semoga you all yang ada penyakit, anxiety ke, mental depression ke, schizophrenia ke. Ika akan doakan semoga you all cepat sembuh. Semoga you all sihat dan kuat. Orang kata be strong. Kan Allah uji kita sebab Allah sayang. Sebab Allah nak suruh kita dekat dengan Allah. Masya Allah. Betul lah, betul. Allah nak kita lagi dekat dengan dia. Sebab tu Allah bagi penyakit anxiety ke, depression ke, kan, schizophrenia ni semua sebab Allah nak kita back to Allah lah. Kan, solat jangan tinggal lah. Kan, Allah uji sebab Allah sayang. Solat jangan tinggal dan banyakkan berzikir. Okay, semoga you all kuat semangat. Dan orang kata, we are not alone. Kan, kita tidak kesorangan. Kita ada Allah. Kan, dan kita ada mak ayah, dan kita ada family, kita ada kawan-kawan yang support kita. So, kongsilah masalah dengan kawan-kawan dan family. Jangan pendam seorang-seorang, right? Dan kongsilah masalah dengan Allah, sebab Allah Maha mendengar. Alright, bye semua. Assalamualaikum. Thank you guys for watching this video. Hope you all dapat sesuatu daripada perkongsian kali ni. Dan jangan lupa solat, jangan lupa tutup aurat, jangan lupa zikir. Ingat Allah. Bye. Assalamualaikum. Rasa macam stres je, ngadu pada Allah. Rasa stres je, pergi berzikir. Rasa stres je, pergi masjid. Kan, mesti ada ketenangan kat situ. Okay, bye. Assalamualaikum. Alright, jangan cari selain Allah. Kalau kita cari selain Allah, kita akan lagi stres dan lagi stres kita. Kan,